Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Himpunan Tangkap Azam Baki. Keputusan Mahkamah Tinggi menolak semakan kehakiman Siti Kasim dalam kes Perhimpunan Tangkap Azam Baki menambah lapisan ketegangan dalam arena aktivisme, hak asasi dan kebebasan berhimpun di Malaysia. Sebagai penganalisis yang tajam, ini jelas satu kemenangan bagi pihak berkuasa yang menggunakan alasan penularan COVID-19 untuk mempertahankan perintah larangan itu. Namun ia juga menimbulkan persoalan yang lebih besar. Adakah ini benar-benar tentang kesihatan awam atau sekadar taktik untuk membungkam suara yang mendesak accountability daripada pihak berkuasa? Hakim Wan Ahmad Farid menggariskan bahawa hak kebebasan bergerak tidak bersifat mutlak, namun keputusan ini memberi kesan langsung terhadap aktivisme di Malaysia, di mana suara-suara seperti Siti Kasim sering dijadikan simbol keberanian untuk menentang korupsi dan penyalahgunaan kuasa. Keputusan mahkamah yang mendukung perintah larangan ini bukan saja mengekalkan status quo, tetapi juga menegaskan bahawa negara mempunyai kuasa besar untuk mengawal kebebasan awam dengan alasan yang dianggap sah. Lebih menarik, tuntutan Siti Kasim untuk ganti rugi atas dakwaan tekanan dan kesakitan fizikal akibat sekatan polis menambah dimensi dramatik. Bayangkan seorang peguam terpaksa berjalan jauh hanya untuk menyertai perhimpunan. Adakah ini satu bentuk sekatan halus yang bertujuan melemahkan semangat protes? Atau adakah ini satu contoh jelas bagaimana hak untuk berhimpun dicabar secara fizikal dan psikologi? Secara keseluruhannya, penolakan semakan kehakiman ini menimbulkan lebih banyak soalan daripada jawapan, membiarkan ruang untuk debat terbuka tentang keseimbangan antara kepentingan awam dan hak asasi manusia di Malaysia. Bagi aktivis seperti Siti Kasim, keputusan ini bukan penamat, tetapi mungkin hanya satu babak dalam pertempuran yang lebih panjang untuk mempertahankan kebebasan bersuara dan berhimpun. Himpunan Tangkap Azam Baki. Keputusan Mahkamah Tinggi menolak semakan kehakiman Siti Kasim dalam kes Perhimpunan Tangkap Azam Baki menambah lapisan ketegangan dalam arena aktivisme, hak asasi dan kebebasan berhimpun di Malaysia. Sebagai penganalisis yang tajam, ini jelas satu kemenangan bagi pihak berkuasa yang menggunakan alasan penularan COVID-19 untuk mempertahankan perintah larangan itu. Namun ia juga menimbulkan persoalan yang lebih besar. Adakah ini benar-benar tentang kesihatan awam atau sekadar taktik untuk membungkam suara yang mendesak accountability daripada pihak berkuasa? Hakim Wan Ahmad Farid menggariskan bahawa hak kebebasan bergerak tidak bersifat mutlak, namun keputusan ini memberi kesan langsung terhadap aktivisme di Malaysia, di mana suara-suara seperti Siti Kasim sering dijadikan simbol keberanian untuk menentang korupsi dan penyalahgunaan kuasa. Keputusan mahkamah yang mendukung perintah larangan ini bukan saja mengekalkan status quo, tetapi juga menegaskan bahawa negara mempunyai kuasa besar untuk mengawal kebebasan awam dengan alasan yang dianggap sah. Lebih menarik, tuntutan Siti Kasim untuk ganti rugi atas dakwaan tekanan dan kesakitan fizikal akibat sekatan polis menambah dimensi dramatik. Bayangkan seorang peguam terpaksa berjalan jauh hanya untuk menyertai perhimpunan. Adakah ini satu bentuk sekatan halus yang bertujuan melemahkan semangat protes? Atau adakah ini satu contoh jelas bagaimana hak untuk berhimpun dicabar secara fizikal dan psikologi? Secara keseluruhannya, penolakan semakan kehakiman ini menimbulkan lebih banyak soalan daripada jawapan, membiarkan ruang untuk debat terbuka tentang keseimbangan antara kepentingan awam dan hak asasi manusia di Malaysia. Bagi aktivis seperti Siti Kasim, keputusan ini bukan penamat, tetapi mungkin hanya satu babak dalam pertempuran yang lebih panjang untuk mempertahankan kebebasan bersuara dan berhimpun.
Himpunan Tangkap Azam Baki. Keputusan Mahkamah Tinggi menolak semakan kehakiman Siti Kasim dalam kes Perhimpunan Tangkap Azam Baki menambah lapisan ketegangan dalam arena aktivisme, hak asasi dan kebebasan berhimpun di Malaysia. Sebagai penganalisis yang tajam, ini jelas satu kemenangan bagi pihak berkuasa yang menggunakan alasan penularan COVID-19 untuk mempertahankan perintah larangan itu. Namun, ia juga menimbulkan persoalan yang lebih besar. Adakah ini benar-benar tentang kesihatan awam atau sekadar taktik untuk membungkam suara yang mendesak accountability daripada pihak berkuasa? Hakim Wan Ahmad Farid menggariskan bahawa hak kebebasan bergerak tidak bersifat mutlak, namun keputusan ini memberi kesan langsung terhadap aktivisme di Malaysia, di mana suara-suara seperti Siti Kasim sering dijadikan simbol keberanian untuk menentang korupsi dan penyalahgunaan kuasa. Keputusan mahkamah yang mendukung perintah larangan ini bukan saja mengekalkan status quo, tetapi juga menegaskan bahawa negara mempunyai kuasa besar untuk mengawal kebebasan awam dengan alasan yang dianggap sah. Lebih menarik, tuntutan Siti Kasim untuk ganti rugi atas dakwaan tekanan dan kesakitan fizikal akibat sekatan polis menambah dimensi dramatik. Bayangkan seorang peguam terpaksa berjalan jauh hanya untuk menyertai perhimpunan. Adakah ini satu bentuk sekatan halus yang bertujuan melemahkan semangat protes? Atau adakah ini satu contoh jelas bagaimana hak untuk berhimpun dicabar secara fizikal dan psikologi? Secara keseluruhannya, penolakan semakan kehakiman ini menimbulkan lebih banyak soalan daripada jawapan, membiarkan ruang untuk debat terbuka tentang keseimbangan antara kepentingan awam dan hak asasi manusia di Malaysia. Bagi aktivis seperti Siti Kasim, keputusan ini bukan penamat, tetapi mungkin hanya satu babak dalam pertempuran yang lebih panjang untuk mempertahankan kebebasan bersuara dan berhimpun. Himpunan Tangkap Azam Baki. Keputusan Mahkamah Tinggi menolak semakan kehakiman Siti Kasim dalam kes Perhimpunan Tangkap Azam Baki menambah lapisan ketegangan dalam arena aktivisme, hak asasi dan kebebasan berhimpun di Malaysia. Sebagai penganalisis yang tajam, ini jelas satu kemenangan bagi pihak berkuasa yang menggunakan alasan penularan COVID-19 untuk mempertahankan perintah larangan itu. Namun, ia juga menimbulkan persoalan yang lebih besar. Adakah ini benar-benar